Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Tuan Imam, khususnya kepada semua para jemaah muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama menunaikan ibadah-ibadah yang wajib dan juga ibadah-ibadah yang sunat, yang mana sudah tentulah insya-Allah akan diberi balasan ganjaran pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita di hari akhirat nanti berlipat ganda insya-Allah. Dan tajuk yang saya nak sampaikan untuk tazkirah pada malam ini ialah jaminan Allah kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang telah beriman dan beramal dengan amalan yang soleh, mereka itu akan dipimpin oleh Tuhan mereka disebabkan iman mereka yang sempurna. Dan mereka itu akan dimasukkan oleh Tuhan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawah kediaman mereka di sana beberapa anak-anak sungai di dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Doa ataupun sungutan ahli-ahli syurga ialah subhanakallahumma, maha suci engkau wahai Allah. Wa tahiyyatuhum fiha salam, sementara penghormatan ahli-ahli syurga apabila mereka bertemu di antara mereka ialah ucapan salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin, akhir ungkapan ahli syurga ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat, para jemaah yang saya hormati sekalian, di dalam surah Yunus ayat 9 dan juga ayat 10 yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang telah beriman, innal ladzina amanu. Orang yang telah beriman, siapa yang orang yang beriman ialah orang yang percaya. Orang yang percaya, yakni percaya kepada Allah serta percaya bahawasanya mereka akan melutut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Ini dua rukun iman yang dalam 6 perkara rukun iman, dua perkara inilah yang paling utama sekali. Percaya kepada kitab, percaya kepada malaikat, hari kiamat, sudah tentulah hari akhirat. Cara percaya pada yang lain pada dua perkara ini semuanya akan tumpu. Manusia ni akan melutut di hadapan Allah Ta'ala dan akan membawa Al-Quran, amalan mereka yang berdasarkan pada agama yang dipimpinkan oleh Al-Quran, yang dibawa oleh malaikat, dari rezeki yang dibawa, ditugaskan oleh malaikat untuk sampaikan kepada kita di dunia ni, semuanya kita akan bawa menghadap Allah, yakni melutut di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana orang-orang yang beriman, mereka menyedari bahawasanya mereka akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti, maka dengan sendirinya mereka akan melakukan amalan yang soleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Dengan sendirinya mereka akan melakukan amalan yang soleh berdasarkan daripada amanu, berdasarkan daripada iman mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan memimpin mereka. Allah janji, Allah Taala bagi jaminan apabila kamu beriman kepada-Aku dan beramal dengan amalan yang soleh, dan yakin kamu akan bertemu dengan Aku di hari akhirat nanti, yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah Taala kata mereka itu akan dipimpin oleh Tuhan mereka disebabkan iman mereka yang sempurna. Yakni Tuhan kata, Aku akan pimpin mereka. Aku akan bimbing mereka, aku akan memberi petunjuk kepada mereka.
Karena tugasku inna alaina lal huda. Tugas Allah Ta'ala ialah memberi petunjuk kepada manusia. Disebab itulah kita membaca doa di dalam surah Al-Fatihah. Setiap kali kita sembahyang, kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan kami, berikanlah petunjuk kepada kami. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yakni jalan agama. Doa kita baca dalam solat subuh kita, doa kunut. Dan kita baca doa kunut di bulan Ramadan ini, Allahumma hdini fi man hadais. Wahai Tuhan, berikanlah, pimpinkanlah kepada kami ini sebagaimana Engkau pernah memimpin orang-orang yang selain daripada kami. Siapa dia orang-orang yang Allah Ta'ala pimpin yang telah bagi petunjuk tu? Iaitulah daripada kalangan para nabi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kalangan para nabi, kalangan para siddiqin. Orang-orang yang tak pernah bohong. Jiwa, hati mereka tu, iman mereka tu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni orang-orang yang benar. Syuhada, para syuhada. Minta Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita jalan-jalan orang nak mati syahid. Jadi bukan jalan orang duduk saja, orang buat kerja untuk nak tegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salihin, jalan-jalan orang yang soleh. Orang-orang yang beramal dengan amalan yang soleh. Inilah kita minta kepada Allah Ta'ala 4 petunjuk ni. Minta Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita sebagaimana dia pernah memberi petunjuk kepada orang yang lain daripada kita, yang ni terdiri daripada 4 golongan ni. Inilah orang-orang yang Allah Ta'ala jamin, sekiranya mereka beriman kepada aku, wahai orang beriman, kalau kamu beriman kepada aku dan beramal dengan amalan yang soleh, aku beri jaminan kepada kamu. Pertama, nak tunjuk jalan kepada kamu. Nak bagi petunjuk kepada kita. Kita perlu kepada bimbingan Allah. Bimbingan ataupun pimpinan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perjalanan kita tak sudah di sini. Perjalanan kita ni, bila kita mati, kita akan hidup balik tu kita pergi ke negeri akhirat. Duduk di negeri akhirat. Negeri yang tak sama dengan negeri dunia ni. Negeri yang tidak boleh kita nak fikir dengan logik akal nak samakan dengan negeri atas muka dunia ni. Di sana tak kena sembahyang lah, tak kena bertakwa kepada Allah Ta'ala lah, tak kena beriman kepada Allah Ta'ala lah, tak kena zuhud terhadap nikmat yang Allah Ta'ala bagi lah. Di sana tempat negeri, satu tempat yang kita nak kutip, nak terima segala amalan kita. Sebab itulah Allah Ta'ala janji kepada kita. Yang kedua ialah tajri min tahtihimul anhar. Mengalir di bawah kediaman ahli-ahli syurga nanti beberapa anak-anak sungai. Di bawah dia, di dalam syurga yang penuh dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua, Tuhan janji dengan syurga. Tuhan tak kata siapa beriman kepada aku, siapa-siapa yang beramal dengan amalan yang soleh untuk aku janji, aku jamin nak bagi duit kat dia. Aku nak bagi kekayaan pada mereka, aku nak naikkan pangkat mereka. Yang Tuhan tak mudah janji macam tu. Kita saja rapuh sangat mulut kita ni, rapuh sangat, mudah sangat janji kita ni kepada orang-orang yang tertentu. Pulunlah buat kerja orang bawah ni, nampak tak? Tiba-tiba dapat susah, tak naik pangkat dan sebagainya. Kerana apa? Kita duk janji dengan lain daripada iman billah, selain daripada kepimpinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cara berfikir orang-orang yang beriman. Mereka nak syurga. Kaya susah pun tak apa, janji dapat syurga Allah, jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaulah dapat kekayaan, dapat harta benda, ada pengaruh, ada kekuasaan itu kalau dipimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, dan akhirnya esok ni masuk juga ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni dua yang Allah Ta'ala bagi jaminan, Allah Ta'ala janji kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Akhir sekali saya nak sebut tadi, ni syurga. Tuhan kata tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawah kediaman mahligai ahli-ahli syurga. Dalam syurga esok ni beberapa anak-anak sungai. Di dalam Al-Quran kebiasaannya bila sebut jannah disebut al-anhar, anak sungai. Kadang-kadang sebut anak sungai dulu, lepas tu kemudian ayat hujungnya fi jannati na'im, sebut dengan jannah. Apa makna jannah? Jannah ialah kebun. Jannah ni dengan makna kebun. Kebun ni ialah kebun yang ada pokok buah-buahan yang boleh dimakan.
Bukan kebun getah, kebun apa sawit tu. Kita kena faham dengan nikmat yang kita boleh makan. Kalau getah kelapa sawit kena buat kerja. Kita kena motong. Kita kena noreh getah di dunia lain ni. Susah tu. Susah. Kalau hari akhirat tak ada lah. Tak kena buat kerja lah. Kalau di dunia ni susah. Sekerak getah sekilo RM2 sekilo. Sekarang ni ataupun RM1.90. Kalau sehari motong 40 kilo dapat bahagi dengan tuan kebun, seorang 20 kilo baru kalau dapat 20 kilo jarang orang dapat 40 kilo. 4 lok tanah dia kena nulis getah dalam pasal lintas larat. Boleh 20 kilo cukup lah. Jadi RM40 bagi seorang RM20. Daging tempatan untuk hari raya sekilo tak lepas lagi tuan-tuan. Tu saya nak sebut kata negeri dunia ni susah. Kalau akhirat pokok kebun yang ada buah-buahan. Mengalir di sana tu beberapa anak-anak sungai. Tuhan sebut sungai. Tuhan sebut sungai. Membayangkan kepada kita ni disebut sungai tu pertama sekali ada air. Ada air. Cara fikir orang tak erti lah. Nampak tak? Cara fikir orang tak erti, orang tak apa nak faham, tak mengaji lebih jauh tentang ilmu air ni. Sebut sungai lah ada air. Air ni boleh minum, boleh mandi. Dua tu je. Dua tu hal ni yang kita perlu sangat ni. Kadang-kadang berlaku catu air tu masalah bagi kita. Boleh minum, boleh masak, boleh mandi, basuh kain, cukup lah. Tuhan kata sebagaimana kamu perlu kepada air di dunia ni, akhirat esok pun aku sediakan juga ada air di dalam syurga. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Ni kalau ngaji lebih sikit. Tuhan kata kami jadikan daripada sumber air itu untuk setiap sesuatu yang hidup. Kamu manusia yang hidup ni perlu kepada air. Dan kita pun asal daripada air. Dan kita perlu kepada air. Tumbuh-tumbuhan, binatang perlu kepada air untuk hidup. Dan kamu pun dalam akhirat esok ni, negeri akhirat, dalam syurga, nak hidup di sana tu, air pun ada juga. Tapi tak sama dengan air dunia. Dipanggil fi jannatin na'im. Semua benda yang ada dalam syurga tu semuanya menjadi na'im, maknanya penuh dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak mandi mana nikmat, nak mandi apa tak bahaya. Sungai bukan sungai Kelang tu. Kelang tu mampus orang. Nampak tak bahaya. Jadi anak-anak sungai ni dia sesuai lah dengan suasana, dengan masa muda ahli syurga esok ni, muda sama ni dah. Anak cuba bayangkan. Tempat tu ada air. Ini Allah Subhanahu wa taala nak buka, nak kempen kita ni. Allah Ta'ala nak kempen kita. Kalaulah tak terpaut lagi hati kita ni, tak terbentuk lagi iman kita, gemar kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, gemar kepada nak mendapat orang yang diberi petunjuk oleh Allah, macam mana para nabi, kehidupan para nabi, perjalanan hidup para nabi, jalan hidup para nabi. Ataupun tak gemar lagi, tak suka lagi jalan hidup para siddiqin. Kalau duk bercakap di dunia ni, bercakap duk kira nak bohong, bulan puasa bohong. Kan batal puasa, yalah. Kan tak makan, tak minum siang hari tak batal, tapi bohong tu membatalkan pahala tu, hasil puasa yang kita nak dapat di hari akhirat esok ni. Imam Ghazali kata, aku pelik tengok orang yang berpuasa, sanggup tinggal benda yang halal di siang hari, tak makan, tak minum, tapi tak sanggup tinggal benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata berapa ramai orang yang puasa tapi tak dapat pahala apa, dapat lapak dan juga dahaga tu ya. Berapa ramai orang yang qiyam di waktu malam, tak dapat pahala, yang dapatnya ialah mengantuk. Yang dapatnya ialah mengantuk tu lah. Jadi kita nak kena jaga tu, kita perlu kepada pimpinan Allah, macam mana Nabi solat, macam mana Nabi sembahyang, macam mana orang siddiqin berkehidupan, macam mana orang yang soleh hidup di atas muka dunia, macam mana orang yang mati syahid hidup di atas muka dunia ni. Kita nak Allah Ta'ala pimpin mereka, pimpin diri kita seperti mana Allah Ta'ala pernah pimpin empat golongan ni. Barulah layak pada kita ni untuk nak hidup di dalam, masuk dalam mahligai, duduk dalam mahligai Allah Ta'ala di dalam syurga, mengalir di bawahnya beberapa anak-anak sungai yang penuh dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, suasana ahli syurga, orang yang dapat rahmat bimbingan daripada Allah ni, dia duduk dalam syurga. Allah Ta'ala kata da'wahum fiha subhanakallahumma. Da'wa makna doa. Doa ni minta, mengharap.
Kita minta, kita harap, kita bersungut. Ada rungutan, ada cakap-cakap. Permohonan daripada kita dipanggil dakwah. Mana kata doa, sungutan, rungutan ahli syurga. Apa dia? Subhanakallahumma, maha suci engkau wahai Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Terasalah masa yang masuk dalam syurga nanti, insya-Allah kita berdoa. Kalau Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga, kita akan rasa segala nikmat Allah Ta'ala tu semuanya tak kurang belaka Allah Ta'ala bagi pada kita, semuanya puas hati. Itulah ahli syurga, dia tak cakap banyak. Ahli syurga tak cakap banyak. Ahli dunia saja cakap banyak. Sebab apa di dunia kita cakap banyak ni? Kerana kita ada yang lebih, ada kurang. Ada yang puas hati, kadang-kadang ada yang tak puas hati. Itu cakap banyaklah. Atas cakap banyak, bawah cakap banyak itu. Tapi kalau duduk dalam syurga tak ada. Subhanakallahumma, itu saja. Maha suci engkau wahai Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Kenapa kita bercakap, ahli syurga bercakap macam tu, bersungut macam tu kepada Allah? Kerana mereka dapat nikmat daripada Allah Ta'ala tu, tidak ada buah, tidak ada hujah bahasanya yang tu mereka tak puas hati. Kalau minum yang puas hati. Minum banyak mana sekalipun tak terjeluak keluar. Tu kata puas hati. Nampak tak? Makanlah berapa pinggan sekalipun, 10 pinggan kan, 100 pinggan kan. Tak mengah, tak letih. Tak letih. Tu kata, macam mana ni kita makan di dunia 3 pinggan pun letih dah, macam betul kan makan dalam syurga. Ustaz Tahyudin kata 100 pinggan pun tak jadi apa. Betul lah. Nak logik, nak ukur dengan logik makan di dunia ni pasal apa? Lu negeri akhirat. Ni negeri dunia, supaya kita duduk dalam perut ibu kita dulu. Macam mana kita boleh hidup? Mana ada lubang nyawa? Mana ada lubang nyawa kita nak nyawa? Mana ada udara? Kita nak boleh hidup tu macam mana? Bukan duk makan apa pun. Hidup di dunia ni kita boleh duduk nyawa. Ada lubang hidung kita, ada udara, ada makanan. Tapi di dalam kandungan ibu kita dulu ni tak ada makanan apa, macam mana kita boleh hidup? Nak tu kita tak boleh duk fikir nak ukur dengan alam dunia kana sana, alam rahim, alam dalam kandungan ibu kita. Begitulah juga dengan akhirat. Hidup manusia dalam negeri akhirat esok ni, hidup dalam syurga tu penuh dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahiyyatuhum fiha salam, apabila bertemu sama-sama ahli syurga, semua pakai ucap kalimah ataupun perkataan salam. Mana sejahtera. Jumpa saya kalau masuk syurga dengan tuan-tuan masuk juga, sama-sama kita berjumpa, salam. Mana berjumpa, salam. Apa makna salam? Selamat, sejahtera, puas hati, kenyang, seronok. Kalau di dunia ni cuma berjumpa. Bila berjumpa kan, betul lah Assalamualaikum. Macam mana lah ni? Macam saya sebut tadi lah, tuan-tuan balik kampung raya ataupun telefon malam, tanya orang kampung, okey kah, selamat kah di sana? Selamat lah kata. Tapi kan raya ni macam mana? Dia mula. Dia mula. Lah ni macam mana? Getah kah, kapal sawit kah, apa? Kita di bandar ni pun macam tu juga. Bukan semua kita selamat. Kerana negeri ni negeri yang tak selamat. Dunia ni negeri yang akan binasa. Tu kita dah baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Ada kita duk baca pada Allah SWT, kita minta kata Allah tu penyelamat. Allah Ta'ala ni penyelamat. Kita nak hidup, minta pada Allah Ta'ala hidup bersama dalam keadaan keselamatan. Masuk adkhilnal jannata daras salam, masukkanlah kami ke dalam syurga yang penuh dengan keselamatan. Dalam syurga. Dunia ni tempat yang tak selamat. Tempat yang tak selamat. Siapa pun sama ada beriman ataupun tak beriman, tak selamat dalam muka dunia ni. Khususnya kepada orang yang beriman. Kena percaya ni, kita kena yakin dia salah. Siapa pun dia tak selamat. Orang-orang yang berjuang ni lagi hidup dalam keadaan tak selamat. Orang tuduh ni macam-macam tu, tuduhan kepada orang-orang yang berjuang untuk nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ditindak, dibunuh, dibom, macam-macam lah di sana sini yang kita dah ketahui sekarang ni. Maklumat daripada kita umat Islam di seluruh dunia, di Palestin ni khususnya. Malahnya mereka ni hidup dalam keadaan tak selamat. Nak selamat yang sebenarnya ialah di dalam syurga di hari akhirat esok ni. Sebab itulah kalau itu dipanggil nikmat yang Allah Taala beri tu kepada orang-orang yang berjuang tu ni, nikmat. Kita nampak di sini kena tembak.
hancur lebok habis, nak tinggal di mana, rumah tangga mereka habis musnah, tempat kediaman, masjid dan surau apa semua hancur lebur habis dah. Pengajian universiti apa semua ni tak ada lah. Kemuncak ke Sulaiman sedang berlaku sekarang, tak selamat dah mereka. Kita nampak saja macam di dunia, akhirat esok ni mereka ni selamat. Nak tengok rupa orang yang selamat yang sebenar-benarnya dalam syurga esok ni, ialah tengok di Palestin. Tengok di Palestin tu pejuang-pejuang Hamas dan juga umat Islam yang ada di Palestin. Itulah rupa orang yang selamat di hari akhirat esok ni. Dalam syurga bila berjumpa depa tu ucap salam. Salam. Malah kata itulah kata puas hati. Dalam syurga ni tak ada benda yang tak puas hati. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Akhir sekali ungkapan ataupun rungutan yang terakhir ahli syurga ialah alhamdulillahirabbil alamin. Mereka duk puji Allah Ta'ala, segala puji bagi Allah Tuhan yang mencipta, mentadbir, mengurus sekalian alam ni. Cuba bawa dalam kehidupan kita dua perkara ni. Tengok benda yang pelik, yang takjub, yang heran, yang tak sepatutnya lah. Yang tak sepatutnya kita sebut subhanallah. Subhanakallahumma. Bawa dalam mulut lidah, hidup di dunia ni tengok benda pelik kita sebut subhanallah. Tunggu dipati tengok maha suci Allah Subhanahu wa taala. Manusia ni semuanya kurang. Tuhan saja yang tak kurang. Tuhan saja yang lebih. Hati tengok pergolakan tu dunia ni, tengok subhanallah, masya-Allah. Dapat nikmat kita sebut alhamdulillah. Bawa ni di dunia ni sampailah di hari kiamat, masuk dalam syurga esok ni kalau Tuhan izinkan. Dua perkataan ni saja. Tiga perkataan ni saja sebut subhanallah, ataupun satu lagi salam, yang ketiga ialah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai dalam syurga, ahli syurga ada ucap tiga perkataan. Jadi kita orang beriman di dunia ni, kita tatbikkan dalam pada mulut lidah kita ni tiap hari, setiap masa. Tengok benda yang pelik jadi heran, kita sebut subhanallah. Mau tak heran tengok benda-benda yang pelik-pelik yang duk berlaku sekarang ni kan. Panda 2 ekor tu punya dia jaga lah, dia belah, dia tatang. Nampak tak? Aduh subhanallah, masya-Allah. Yang rakyat ni kah, dia tak peduli lah rakyat. Duk belah tu lah. Duk jaga panda tu. Panda tu pun bukan selamat tu, sebab di dunia dia hidup sedap macam mana sekalipun dia tak selamat. Tu kata pergolakan tu dunia sekarang ni. Kita tengok benda-benda macam tu, kita ingat, kita puji, mentakdis, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapat nikmat, dapat mai sembahyang jemaah, rezeki daripada Allah SWT ni, kita sebut alhamdulillah, ucap terima kasih. Kemudian pada tu kita bagi balik kepada Allah SWT apa yang Allah Ta'ala nak minta kepada kita. Jadi insya-Allah lah Ramadan ni jadikan bulan yang sepenuhnya kita yakin dengan janji Allah Ta'ala. Yang kedua, jadikan bulan Ramadan pada tahun ini satu bulan yang kita boleh dapat bermulanya kita ni dapat memperbanyakkan ibadah kita, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Tuan-tuan dan puan-puan semua, sekadar itu saja untuk tazkirah saya pada malam ini. Jadi insya-Allah seperti biasa macam mana ustaz-ustaz yang lain, kami datang ni ialah untuk nak memohon sumbangan, nak tunjuk cerita jalan sesama kita ni untuk nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah yang jelas sekali dalam amalan Nabi bulan Ramadan ni ialah amalan sedekah. Amalan sedekah selain daripada ibadah, itu Nabi bersedekah. Jadi sedekah ni merupakan hujah. As-sadaqatu burhanun. Sedekah merupakan hujah ataupun lawyer bagi kamu, kata Nabi SAW. Dia akan menjawab, atas sedekah ni akan jawab bagi pihak kita di hadapan Allah Ta'ala di hari akhirat. As-saumu junnah, puasa pula merupakan junnah, perisai antara kita dengan neraka Allah Subhanahu Taala. Baik kata di bulan Ramadan buat dua perkara ni, kita puasa dan kita bersedekah, insya-Allah lah kita akan mendapat rahmat Allah Taala di hari akhirat nanti. Insya-Allah ada minta jawatan kuasa bentangkan sejadah, dan juga tabung saya pun ada di belakang tu, dan satu lagi di tabung sebelah muslimat ni. Insya-Allah sama-sama kita bagi sumbangan wakaf. Wakaf untuk pembinaan Pondok Turas, Majma' Turas Islami Al-Malazi. Pondok Turas Islam kita di Jurun masih lagi perlu sumbangan untuk nak bina beberapa bangunan kediaman bagi pelajar-pelajar yang sedang belajar di sana sekarang ni. Alhamdulillah ada seramai 82 orang.
Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.